Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nama saya Teguh Aiman. Saya daripada Crypto Trust. Boleh layari kita orang punya website pada www.cryptotrust.com dan juga Facebook kami. Kami di bawah naungan CRA Global. Kami memang banyak melakukan awareness ataupun penguncian ilmu tentang cryptocurrency dan juga Bitcoin, especially Bitcoin lah, terutamanya sekali Bitcoin. Cryptocurrency yang lain ni bermulanya asal daripada Bitcoin. Bitcoin adalah asas dia. Kalau kita betul-betul nak faham Bitcoin tu apa, hari ni adalah topik dia, apa itu Bitcoin. Di luar sana semua orang duk bercakap tentang Bitcoin, pernah dengar Bitcoin, Bitcoin tak ada binary, Bitcoin bukan MLM, Bitcoin adalah duit. Bitcoin adalah betul-betul mata wang. Dan mata wang yang boleh didagangkan, mata wang yang boleh kita tukar dengan mata wang lain seperti US dollar ataupun sebagainya. Dan dia hanya satu-satunya mata wang yang tidak boleh dipegang. Dia adalah juga emas digital. Orang panggil dia adalah mata wang digital dan dia adalah emas digital. Dia sebenarnya lagi bagus daripada emas sendiri. Dan dia memang tidak boleh dipegang macam duit kertas kita boleh pegang. Dan dia tidak mempunyai negara. Bitcoin digunakan di dalam talian dan menggunakan secara perhubungan menggunakan internet. So kita di sini topik kita untuk mengenali apa itu Bitcoin, dan kita akan ada video seterusnya kenapa Bitcoin. Di dalam kenapa Bitcoin itulah saya akan berbincang lebih lanjut, buat penjelasan ataupun olahan tentang transaksi dan tentang blok, dipanggil blockchain, dan kenapa dia tidak berpusat, dan juga kenapa dia begitu telus, dan kenapa kita kena betul-betul ambil tahu, suka atau tidak suka, satu hari nanti kita akan pakai, sama ada kita yang pakai ataupun anak cucu kita akan menggunakannya. Okay, alright, so kita teruskan tanpa kita membuang lengahkan masa. Alright, so dia adalah mata wang digital yang pertama. Dia mata wang digital ni yang pertama Bitcoin, tapi kalau kita fahamkan wang digital ni, kalau kita ada bank, kita ada buat internal local banking, online banking, Maybank ke tak kisah, saya ambil klik dan sebagainya, kita tak nampak duit the wallet daripada back duit, kita buat keluar duit secara fizikal bagi kepada orang. Apa yang kita akan nampak adalah kita punya duit, nombor dekat dalam wallet, dalam account bank kita tu berkurangan, digit tu berkurangan. So itu adalah sedikit lebih kurang macam mana digital. Cuma mata wang ataupun di dalam bank, konsep dia tidak begitu mutlak, ataupun dia maksudnya lebih tepat lagi, dia boleh dimanipulasi oleh sesuatu pihak ataupun sesuatu badan. Dan di mana Bitcoin tidak boleh dimanipulate ataupun diolah ataupun dicuri ataupun dibekukan dan sebagainya oleh sesiapa pun. Okey. Pencipta dia adalah bernama Satoshi Nakamoto. Benda ni sebenarnya saya nak bincang sikit je, tak nak buat penjelasan banyak sangat, sebab kita tak perlu nak tahu dia siapa sebenar-benarnya. Sebab saya yakin kalau saya tanya dekat anda di luar sana, siapa pencipta internet, saya rasa 99% orang di luar sana memang takkan tahulah siapa yang buat internet. Sebab oleh kerana internet boleh dipakai oleh semua orang, dan dia tidak berpusat, dan dia tidak diselenggara ataupun dikontrol oleh sesiapa pun. Dia adalah open sistem kepada semua orang boleh pakai. So samalah juga dengan Bitcoin. Satoshi Nakamoto ni dia adalah pencipta, tapi dia bukan dialah yang mengurus tabir, ataupun dia bukan dialah orang yang kontrol benda ni. Okey. Bermula pada tahun 2009. So konsep Satoshi Nakamoto, dia buat keluar konsep paper dia ni, dia punya idea datang dan dia wawarkan idea dia ni pada tahun 2008, dan Bitcoin bermula betul-betul pada tahun 2009. So Bitcoin pertama keluar pada tahun 2009. Okey, Bitcoin tidak berpusat. Apa maksud dia tidak berpusat? Sebab dia adalah jaringan, dia adalah network. So dia network di dalam internet. So internet tu sangat luas. Dalam internet tu kita boleh ada aplikasi seperti Instagram, Snapchat, Facebook dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Tu semua tu ada jaringan masing-masing. So dia adalah satu lagi jaringan di dalam internet itu sendiri, dan dia adalah
protokol dan dia tidak boleh diubah dan dia tidak boleh di-adjust lah, senang cerita. Kalau nak adjust pun dia memerlukan konsensus ataupun persetujuan semua orang yang di dalam atau menggunakan perisian tersebut, ataupun protokol tersebut. Okey, tidak dikendalikan atau diurus oleh organisasi. Okey. So, dianya tidak diurus tadbir ataupun diselenggara oleh mana-mana individu ataupun syarikat ataupun organisasi ataupun badan. Okey, dia diselenggara oleh pelombong. So, benda ni kita akan bercakap dalam video yang seterusnya, kenapa Bitcoin dan kenapa Bitcoin dan kenapa Bitcoin tu sangat mustahak. Kita akan berbincang tentang kita akan sentuh sikit tentang tidak berpusat dan tidak dikendalikan ni, dan 3 topik yang ke bawah lagi kita akan bincang di video yang seterusnya. Alright. Terhasil dengan pelombongan. So ni pun salah satu topik yang kita akan bincangkan. So pelombongan ni apa? Pelombongan ni adalah pengesahan transaksi. So, setiap transaksi itu perlukan pengesahan. Sebab Bitcoin tadi saya cakap, Bitcoin tidak boleh disentuh, Bitcoin tidak boleh bau, tak boleh nak pegang. Bitcoin tu bayangkan seperti mana email. So, email kita tak boleh nak pegang, kita hanya ada kat dalam network, dalam platform seperti Google, Yahoo, Gmail ke apa sebagainya. So, benda tu bila kita hantar dekat orang, siapa yang nak sahkan? So, pelombong-pelombong ni lah yang kena sahkan. Kenapa dipanggil pelombong? Sebab diorang belum berlombong untuk nak mengesahkan benda tu. Sebab diorang akan dapat upah. Dan begitu jugalah cara macam mana Bitcoin baru nak keluar. Ia adalah sistem perisian dan ledger terbuka. So, dia adalah 2 topik sebenarnya, sistem perisian ataupun sistem protokol dan ledger terbuka. So, 2 topik sebenarnya yang kita dalam tajuk yang bawah ni, sistem perisian dan ledger terbuka. So, sistem perisian dan ledger terbuka ni, next slide saya akan sabar kejap. Hanya 21 juta sahaja yang akan wujud. Bitcoin sekarang ni dia tak keluar lagi 21 juta, bukan 21 juta kedebuk keluar terus, sebab jika dia atas permintaan. Bitcoin ni kalau dia keluar kedebuk terus, dia tidak ada nilai. Sebab tidak ada permintaan. So Bitcoin ni dia makin lama makin sikit. Dalam next slide pun kita akan bincangkan macam mana lagi sikit, dan siapa yang dapat bila dia keluar ni, siapa yang dapat. So kita akan bincangkan seterusnya. Alright. Tajuk sistem protokol dan ledger terbuka. So kita pecah pada 2, sistem protokol dulu dan ledger terbuka. Sistem protokol. Sistem protokol terbuka ataupun sistem perisian terbuka. So, kalau kita nak fahamkan ni sangat senang, sangat mudah. Bayangkan 2 jenis telefon, tak perlu bayangkan pun, saya rasa semua orang pun tahu. Ada 2 jenis perisian telefon. Pertama adalah Apple ataupun iOS, nombor 2 adalah Android. Betul? Yang Android ni Huawei, Samsung dan sebagainya, Oppo dan lain-lain. Apple hanya satulah, iPhone lah. So, yang Apple ni dia ada dia punya App Store, dan Android dia ada dia punya Google Store, Google Play. So, yang Apple ni kalau kita ambil protokol dia, kita boleh cipta aplikasi dan kita boleh launch dekat dalam Apple Store. Tapi ada sedikit kelulusan diperlukan oleh pengurusan Apple, sebab dia nak tengok security dan sebagainya. Dia lebih eksklusif lah. Sebab tu majority apps itu perlu dibayar, sebab proses untuk nak buat apps tu pun bukan mudah. Tapi kalau macam Android pula, dia adalah open system. Kita boleh ambil aplikasi ni, aplikasi protokol ni, dan kita boleh buat aplikasi di atasnya, menggunakan protokol tersebut, dan kita boleh launch terus dekat dalam Google Play tanpa kelulusan oleh siapa-siapa, dan kita boleh terus download. Dan bila kita download, kita boleh pakai, dan maknanya aplikasi tu berjalan ataupun berjalan di atas protokol dipanggil Android. So Bitcoin tu serupa macam tu. Bitcoin adalah sistem protokol terbuka. Kita boleh ambil transaksi, kita boleh ambil protokol tu dan kita boleh buat aplikasi, dan aplikasi seperti bank duit digital, wallet digital, exchanger, explorer untuk nak melihat apa yang berlaku di dalam jaringan tersebut, dipanggil Bitcoin Network. So protokol ni dia bila kita buat aplikasi, kita buat apa-apa aplikasi, secara tidak langsung, kita memang dah
run protokol tu, dan bila kita run protokol tu ada dah connect kan kita secara terus di dalam network dipanggil Bitcoin network. Okay, so nak fahamkan Bitcoin network ni, dia seperti begini kalau kita ada line telefon, kalau kita pakai Maxis contoh, kalau kita pergi dekat operator setting kita tu, kita tukar pergi Celcom, kita try call, tak boleh kan? Oleh kerana apa? Sebab SIM card kita dah setting, ataupun SIM card kita memang tahu Maxis saja. Okey. Kalau Celcom lah. Jadi sama juga dengan Bitcoin. Bitcoin ni bila kita run aplikasi wallet dia, wallet Bitcoin, okey, wallet Bitcoin, kita simpan Bitcoin dalam tu, bila kita nak ubah kita punya Bitcoin bergerak ke satu wallet lagi tu, okey, transaksi tu pertama akan direkod, nombor dua dia akan melalui Bitcoin punya network. Okay? Oleh sebab itu protokol ni boleh create macam-macam, boleh mencipta wallet, boleh cipta aplikasi macam-macam, termasuk juga Explorer. Okay, so ledger terbuka pula. Ledger terbuka, kalau kita belajar dekat sekolah, universiti, kat college, kat mana, buku ledger, debit kredit ni, kalau sekarang, dulu kita isi guna tangan, kalau sekarang kita dah isi guna komputer, tapi hanya kita yang tengok. Tapi kalau dalam Bitcoin, okay, kalau dalam Bitcoin, buku ledger ni semua orang pegang, semua orang yang melakukan perlombongan pegang. Okay, sebab diorang akan update sentiasa. Bila diorang update, diorang tidak boleh ubah. Diorang tidak boleh ubah ataupun manipulate, because setiap transaksi akan lalu dalam network tu dan akan masuk dekat dalam ledger ni secara automatik. Tinggal lagi pelombong-pelombong ni berlumba-lumba untuk buatkan pengesahan. Siapa cepat dia akan dapat imbuhan dan juga hadiah di dalamnya. So sebab tu dipanggil pelombongan. So kalau kita tengok bank, kita buat online transfer dan sebagainya, ni, apa yang berlaku? Yang merekodkan adalah bank, dan bank boleh ubah apa suka hati dia nak ubah. Betul? Kalau kita Bitcoin, tak boleh. Bitcoin tidak boleh manipulate. Setiap transaksi yang berlaku di dalam jaringan tu akan masuk dengan dalam ledger, dan ledger tu tidak boleh diubah. Dia dah memang ada stamp dekat situ, dia punya date, tarikh dia, dan juga masa, sampai ke sesaat pun. Okey. So hanya 21 juta sahaja yang akan wujud. Okey, tadi yang saya cakap Bitcoin tu tak keluar 21 juta terus. Sekarang dah keluar 16 juta lebih. Dengan 4 juta lebih lagi akan keluar dan 4 juta lebih ni mengambil masa 100 tahun lagi nak keluar. Dia kenapa? Sebab Satoshi Nakamoto, kalau dia tahu, kalau dia keluarkan terus semua, tidak ada permintaan, dan penjudah dia akan jadi satu teknologi atau satu benda yang fail lah sebenarnya, sebab dia tidak ada nilai. Tapi sebab dia tahu Bitcoin ni bila dikontrol dengan macam ni dan direkodkan dengan secara telus, dan semua orang boleh nampak setiap transaksi itu, dan pengesah tu pula adalah pengesah yang berlumba-lumba, bukan satu individu atau satu badan seperti mana bank pusat. Okay, yang boleh keluarkan duit kertas sesuka hati. So Satoshi Nakamoto dia buat apa? Siapa saja yang buatkan pengesahan dengan cepat, dia dah dapat dulu buat pengesahan tu, dia akan dapat dua benda. Pertama, setiap transaksi ada fee. Okay. Nombor dua, setiap blok, setiap buku ledger tu dipanggil blok tu, dalam tu ada Bitcoin baru. Okay. So Bitcoin baru ni pula bukan sentiasa terus sama je. Dia setiap 4 tahun dia akan setengah. Kejap lagi kita akan tengok. Tapi saya nak sentuh sikit yang transaksi fee ni. Okey, yang fee ni tadi, setiap transaksi ada fee ni. Kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita nak buat video call, kita dah boleh pakai WeChat, WhatsApp dan Telegram dan sebagainya, dan Skype, semuanya free. Okey, tapi kalau kita nak hantar duit nilai pada saya, contoh saya nak hantar duit nilai pada saya kepada seseorang di luar sana, pada kawan saya ke, saudara mara saya ke, saya perlu menggunakan bank atau Western Union ataupun PayPal ataupun lain-lain. Okey, kalau kita buat online transfer bank ke bank dalam Malaysia pun, dia ada charge sekecil-kecil RM1.50 kan. Tapi kalau saya nak hantar keluar, langsung tak boleh. Sedangkan kalau kita nak buat video call, semua adalah free, percuma. Tapi bila nak hantar duit, hanya nilai je. Kertas tu tidak ada nilai pun, sebab kertas tu, apa beza duit kertas RM1 dengan RM10 dengan 100? Dia adalah nombor sahaja dengan color yang berbeza, tapi dia adalah tetap kertas kan. Jadi pada dia sendiri tidak ada nilai. Jadi bila kita nak hantar duit, kita perlu percaya pada orang tengah ni. So
orang tengah ni pula dia punya charge adalah sebanyak 15%, 15% hingga 30%. Okay. So kalau kita nak hantar RM5, memang tak boleh lah sebab kita punya charge pun silap-silap RM5 juga. Tapi dengan Bitcoin, dia punya transaksi tu, setiap transaksi tak kisah berapa besar Bitcoin kita nak hantar, berapa banyak Bitcoin kita nak hantar, sekecil-kecil 40 sen kita dah boleh hantar. Alright. So pada tahun 2009 ada 50 Bitcoin setiap 10 minit dalam setiap blok. So, bayangkan buku ledger tu adalah satu blok. Okay? Semua debit kredit, debit kredit, debit kredit. So, dalam masa 10 minit punya transaksi itu ada transaksi ni, blok ni, dalam blok, masuk dalam blok. Bila dia masuk dalam blok, selepas 210,000 blok dalam masa 4 tahun, dia akan melalui proses setengah. Dan benda ni akan berjalan sampai 2012. Okey, masa 2012 berlakulah first penyetengahan. So daripada 50 Bitcoin menjadi 25 Bitcoin, 25 Bitcoin setiap 10 minit. Jadi siapa saja yang buat pengesahan pelumbung-pelumbung ni, berlumba-lumba, bila diorang buat pengesahan dia akan dapat dua benda seperti saya cakap lagi sekali. Dia akan dapat setiap transaksi ada fee. Nombor dua, dia akan dapat Bitcoin baru ni. Okay, ini cara macam mana Bitcoin baru masuk ke dalam kitaran. Kalau tidak, takkan dia tiba-tiba keluar setiap 10 minit, tiba-tiba pergi ke saya, pergi ke orang. Kita buat kerja apa, padahal Bitcoin dah harga RM80,000. Jadi dia akan masuk, dia akan cepat, inilah cara dia. Siapa yang buat pengesahan transaksi tersebut, dia akan dapat blok, dia akan dapat isi dia dalam blok tu. Okey, benda ni pada tahun 2012 25 Bitcoin setiap 10 minit. Benda ni berjalan sampai 2016. Penyetengahan yang kedua, halving yang kedua, daripada 25 menjadi 12.5 BTC setiap 10 minit dalam setiap blok. Dan selepas 210,000 blok, benda yang sama 4 tahun lebih kurang, dia menjadi penyetengahan yang berikutnya, iaitu pada 20 hari bulan, lebih kurang 13 hingga 15 hari bulan, dia akan berlaku lagi setengah, dan ketika ini akan menjadi 6.25 BTC setiap 10 minit dalam setiap blok. Dan benda ni akan berterusan sehinggalah pada tahun 2140, dan ketika ini habis keluarlah semua 21 juta BTC sahaja ke dalam kitaran. So selepas itu apa yang berlaku? Pelumbungan masih lagi perlu berlaku. Kerana apa? Pelumbungan adalah pengesahan transaksi. So masa sekarang sampai lagi 100 tahun, so, setiap blok ada hasil dekat dalam tu, ada reward, tak boleh ubah. Benda ni tak boleh ubah, ni adalah protokol. Benda ni memang, reward ni cara dia keluar memang tak boleh ubah. Ni adalah protokol Bitcoin network tu sendiri. So bila dia dah keluar pada tahun 2140, dia orang tak dapat instead of orang dapat dua benda ni, okey, iaitu satu reward ni, satu lagi setiap transaksi fee, diorang hanya akan dapat, lepas 2140 diorang hanya akan dapat transaksi fee, transaction fee, upah transaksi tu saja. Yang reward ni dah tak dapat dah, kira dah habis. Sebab apa? Bitcoin baru dah tak keluar. Benda tu yang akan berpusing, dan pelumbungan masih lagi berlaku. So saya nak bercakap sedikit tentang ramai orang duk bercakap yang menyatakan Bitcoin tu mahal, Bitcoin tu mahal, Bitcoin tu mahal. Ya, kalau kita beli satu Bitcoin memang mahal. So jom kita tengok slide yang berikutnya tentang cara pecahan ataupun pengiraan Bitcoin. So di sini adalah pengiraan nilai BTC. Satu Bitcoin dia ada 8 titik perpuluhan. So satu Bitcoin dia ada 8 titik perpuluhan. So satu Bitcoin bermaksud 1.000 ada 8 titik perpuluhan. So bayangkan satu Bitcoin adalah 80,000. So kalau kita nak beli 8,000 dia jadi 0.1. Kalau kita nak beli 800 dia jadi 0.01. Nak beli RM80 jadi 0.001. Kalau kita nak beli RM8 jadi 0.0001. Jadi, dan di sini rasa anda dah boleh faham kenapa Bitcoin tu sangat berharga. Sebab duit emas, kita tak boleh nak cari dia. Mana kita nak bagi dia halus-halus, kita nak buat makan, nak beli kopi ke, nak belanja kedai mamak ke, kita tak boleh nak buat benda tu sebagai pengantaran. Sebab tu kita menggunakan kertas. Tapi kertas melalui kertas akan mengalami inflasi, dan Bitcoin tidak akan mengalami inflasi. So topik ni kita akan bincang pada video yang berikutnya tentang mengapa Bitcoin ataupun kenapa Bitcoin. Dekat dalam kenapa Bitcoin punya video ni, saya akan bincang tentang blockchain, dan paling mustaq inflasi itulah asas ekonomi itu. So kita akan bincangkan. So
Saya rasa di sini penghujung video ni, dan kita jumpa lagi video seterusnya. Sekarang ni adalah satu-satunya cara yang di mana sistem kewangan ni dikontrol oleh kita dan bukan dikontrol oleh pusat, yang di mana duit tu boleh diapung dan boleh dijunam sesuka hati, iaitu inflasi, dan daripada ada nilai tidak menjadi nilai, ataupun daripada dulu nasi lemak 5 sen, sekarang RM50 pergi pasar malam pun dah takut, sebab apa, beli udang 1 kilo pun dah RM45. Jadi kenapa benda tu berlaku, kita akan bincang berikutnya, dan dengan ilmu kita akan pergi lagi jauh, dan insya-Allah kita akan bebaskan diri kita daripada genggaman ataupun kecengkaman kos sara hidup, dan uh, kita lepas daripada masalah kewangan dan sebagainya oleh kerana teknologi dipanggil blockchain tersebut di belakang Bitcoin. So, assalamualaikum dan salam sejahtera.